dan salam sejahtera. Saya, Nofarizatul Akma binti Hairudin, bersama-sama dengan kawan saya, Zainal Daniel bin Zainal Abidin, akan membincangkan tentang LGBT di Malaysia. Apa itu LGBT? LGBT adalah singkatan lesbian, gay, bisexual dan transgender. Ia merujuk kepada perkumpulan manusia yang mempunyai orientasi seks, songsang, melankau batas fitrah kemanusiaan. Komuniti LGBT ini pada dasarnya ditubuhkan untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dikatakan tertindas dan tidak bebas dengan berselindung di sebalik topeng Akta Hak-Hak Asasi Kemanusiaan. Sejarah LGBT. Kemudian dari zaman kerasulan Nabi Muhammad SAW sehinggalah zaman pemerintahan kerajaan Turki Ottomania, tidak lagi kedengaran perkumpulan seperti LGBT memperjuangkan hak-hak mereka. Ini kerana Islam yang sifatnya bersesuaian dengan kejadian manusia telah menghasilkan satu komuniti dunia yang bersih dan terjaga fitrahnya. Sebaliknya, bermula dari era revolusi Perancis sehingga kejatuhan pemerintahan Turki Ottomania, masyarakat barat pada awalnya berada dalam zaman kegelapan, mula membebaskan diri dari ikatan beragama. Tindakan ini melahirkan masyarakat pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 menjadikan kehendak manusia tanpa batas, iaitu humanism, sebagai Tuhan, sehinggalah muncul golongan yang mula berani memperjuangkan orientasi seks songsang berdalilkan kebebasan kehendak dan hak asasi manusia. Bermula dari sinilah penyakit yang tidak bermoral ini mula tersebar ke seluruh dunia, yang mana negara Islam turut sama menjadi sasarannya, termasuklah Malaysia. Di Malaysia, JAKIM mendedahkan anggota masyarakat gay direkodkan meningkat hampir 100%, iaitu seramai 310,000 individu pada tahun 2018 berbanding 173,000 pada 5 tahun sebelumnya. Transgender pula peningkatannya kepada 30,000 individu pada tahun 2018 berbanding 5 tahun lalu, iaitu seramai 10,000 individu. Menurut statistik ini, kes LGBT mencatatkan peningkatan dari tahun ke tahun. Kedudukan LGBT dalam masyarakat Malaysia. Kedudukan LGBT dalam kalangan masyarakat Malaysia. Isu ini mencetus kontroversi, terutama apabila ia benar-benar menyimpang daripada ajaran agama Islam yang sebenar. Pada mulanya, berita mengenai isu LGBT ini tidak diberikan perhatian. Tetapi, sedikit demi sedikit, akhbar di Malaysia memberikan peluang kepada isu LGBT ini. Ia hanya berbentuk lebih kepada memberi amaran, pengajaran dan menyatakan pendirian kerajaan terhadap isu LGBT ini. Isu LGBT ini telah memberikan imej buruk kepada institusi agama dan pendidikan di Malaysia, di mana kejadian seorang pengetua tahfiz ditangkap atas kesalahan jenayah seksual kepada seorang pelajar di sekolah tersebut. Pengetua ini telah melakukan perbuatan liwat, merabah tubuh dan pelbagai lagi sehingga mendatangkan kecederaan yang serius pada mangsa tersebut. LGBT juga dilaporkan makin mendapat tempat dalam kalangan pelajar institusi pengajian tinggi. Terdapat juga program-program yang berunsurkan LGBT cuba dirancang di universiti, terutama di universiti swasta. Berkenaan dengan respon rakyat Malaysia terhadap budaya LGBT ini terbahagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama ialah golongan yang menyokong. Golongan yang kedua ialah golongan yang mencegah. Kebiasaannya, mereka yang tergolong daripada golongan yang pertama ini ialah golongan yang membawa ideologi liberalism dan pluralism. Golongan kedua pula ialah golongan yang mencegah budaya ini daripada terus merebak. Biasanya mereka itu ialah daripada agamawan, mufti dan mereka yang memperjuangkan tentang adab dan tata susila. Seterusnya, kita pergi kepada solusi. Apakah yang harus kita lakukan untuk mencegah dan memendung budaya songsang ini daripada terus membiak ke dalam masyarakat? Antara perkara yang kita boleh gunakan ialah tindakan autoriti undang-undang. Tetapi, tindakan autoriti undang-undang ini akan memberi sedikit kesan bila mana ikon mereka meraih simpati kepada masyarakat.
Selain daripada kuasa autoriti undang-undang, kita boleh menggunakan dialog ilmiah. Kita boleh mengadakan diskusi antara tokoh-tokoh yang mencegah LGBT dan aktivis-aktivis ataupun tokoh yang menyokong ideologi LGBT ini. Yang mana kita sedia maklum bahawa aktivis-aktivis ataupun tokoh-tokoh ini memperjuangkan ideologi LGBT atas dasar hak asasi manusia. Jadi diskusi boleh dilakukan dengan tema hak asasi manusia. Dan solusi terakhir yang saya boleh cadangkan ialah dengan menangkap mereka-mereka yang terlibat dengan LGBT ini dan dimasukkan ke dalam pusat pemulihan. Seperti mana yang kita lakukan kepada mereka-mereka yang terlibat dengan dadah, seperti itu juga kita boleh lakukan kepada mereka-mereka yang terlibat dalam budaya songsang LGBT ini. Kita sedia maklum bahawa majoriti mereka yang terlibat dengan budaya songsang LGBT ini mempunyai masalah kesihatan mental. Jadi di dalam pusat pemulihan itu akan diajarkan kepada mereka tentang psikologi dan akan diajarkan kepada mereka untuk menerima diri mereka sendiri. Dan di dalam itu juga kita ajarkan kepada mereka tentang nilai-nilai etika. Seterusnya ialah pelajaran agama. Selain daripada pelajaran etika dan agama, kita boleh mengajarkan mereka tentang kemahiran seperti kemahiran automotif, menjahit dan sebagainya. Kita jangan mendiskriminasikan golongan ini kerana lebih kita menekan mereka, lebih untuk mereka membiak dan mendapat simpati daripada masyarakat setempat. Nasihat saya kepada rakan-rakan, sekiranya ada kenalan ataupun sesiapa yang kita kenal yang hampir ataupun sudah terlibat dengan LGBT ini, untuk kita sama-sama membimbing mereka daripada kita terus menghukum. InsyaAllah, sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zainal Daniel bin Zainal Abidin, nombor metrik D2019108956 daripada ISM Bahasa Arab dengan Pendidikan.